Hai, what's up guys? Selamat datang ke Kisah Semasa TV. Terima kasih kepada yang sudah subscribe channel ini. Kepada yang belum, bolehlah subscribe untuk mengetahui kisah semasa. Puan Georgina Liu Li Jing, Ketua Penolong Pengarah Belanjawan Negara untuk membincangkan melaksanakan bajet 2022. Baik Puan, tadi dah pun kongsikan berkenaan dengan bantuan keluarga Malaysia. Mungkin kita tahu juga apa lagi penambahbaikan daripada bantuan prihatin rakyat sebelum ini serta usaha yang dilakukan untuk memastikan golongan yang benar-benar terkesan tidak tercicir daripada penerima bantuan, juga bagaimana mereka nak mendapatkan maklumat-maklumat berkenaan bantuan rakyat ini. Okey. Seperti saya maklumkan tadi Cik Amal, BKM ni adalah penambahbaikan daripada bantuan prihatin rakyat ataupun BPR. Nak maklumkan bahawa pada tahun 2022 BKM akan menyalurkan bantuan iaitu sebanyak RM2,000 kepada isi rumah yang mempunyai 3 orang anak atau lebih dengan pendapatan kurang RM2,000 sebulan. Pemberian bantuan ini merupakan sebenarnya peningkatan berbanding RM1,800 iaitu kadar tertinggi di bawah BPR sebelum ini. Selain itu, BKM juga telah ditambah baik dengan pemberian bantuan tambahan sebanyak RM500 lagi kepada ibu atau bapa tunggal yang mempunyai anak tanggungan dan juga berpendapatan bulanan sehingga RM5,000. Selain itu juga, isi rumah warga emas pula akan menerima bantuan tambahan sebanyak RM300. Apa yang menarik berkaitan BKM kali ini, Cik Akmal, adalah tumpuan diberikan kepada golongan ibu dan bapa tunggal. Dan juga warga emas dalam kelompok isi rumah, di mana program ini ataupun golongan ini akan mendapat kadar tambahan masing-masing sebanyak RM500 dan RM300 dari kadar isi rumah biasa. Sebagai contoh, seorang ibu tunggal yang berpendapatan RM2,500 sebulan ke bawah mempunyai lebih 3 orang anak. Beliau layak untuk menerima kadar bantuan sebanyak RM2,000, tetapi disebabkan beliau adalah seorang ibu tunggal, sebanyak RM500 tambahan kadar tambahan akan diberikan, menjadikan keseluruhan bantuan BKM yang layak diterima oleh ibu tunggal tersebut sebanyak RM2,500. Baik. Mengenai isu keciciran pula, saya rasa isu keciciran ini adalah antara permasalahan yang sentiasa dihadapi oleh kerajaan dalam melaksanakan agenda berteraskan rakyat. Dalam memastikan bahawa bantuan tunai yang disediakan kerajaan hanya memanfaatkan kumpulan sasar yang ditetapkan saja, kita tak dapat lari daripada inclusion dengan exclusion error. Oleh itu, beberapa pendekatan telah diambil oleh Kementerian Kewangan khususnya dalam melaksanakan bantuan prihatin rakyat tahun ini, di mana antaranya mengukuhkan pangkalan data melalui semak silang dengan pelbagai agensi untuk mengurangkan inclusion error dan mengurangkan kadar keciciran bantuan. Hasil semak silang ini didaftarkan secara automatik bagi membolehkan mereka yang tercicir mendapat bantuan tanpa perlu memohon. Seperti yang dimaklumkan semasa penggulungan Kementerian Kewangan peringkat jawatankuasa bagi rang Undang-Undang Perbekalan 2022 pada 24 November, proses permohonan bantuan BKM pada tahun 2022 akan juga dipermudahkan. So, pertama antaranya bagi memastikan tiada yang tercicir, penerima geran khas prihatin ataupun GKP yang tidak diluluskan bagi permohonan bantuan BPR atau bantuan rakyat prihatin rakyat atau bantuan COVID BKC B40 akan dipertimbangkan untuk BKM secara automatik mengikut syarat kelayakan tanpa perlu membuat permohonan. Oleh itu Cik Amal, pada sebelum ni di mana-mana penerima GKP yang tidak layak, untuk tahun 2022 secara otomatisnya nama mereka akan dimasukkan dalam BKM dan akan diproses untuk permohonan lah. Okey, di samping itu juga penerima BPR dan juga BKC bersama dengan data daripada pelbagai agensi kerajaan seperti data IKASE, bantuan JKM, penghuni perumahan awam ataupun projek perumahan rakyat di bawah di BKL dan juga KPKT, ataupun data-data daripada orang asli di bawah Jabatan Kemajuan Orang Asli, dan juga mana-mana gelandangan yang berdaftar dengan Kementerian Wanita, juga penerima skim insurans per keso. So, data-data ini sebenarnya akan dimasukkan dalam data permohonan BKM supaya kita boleh mengurangkan exclusion error. So, mereka punya data ni secara otomatis yang dimasukkan dalam sistem dan tidak perlu untuk dibuat permohonan. So, kedua pula, antara
penambahbaikan dia adalah permohonan baru seperti yang saya maklumkan tadi, permohonan baru tersebut ataupun pengemaskinian maklumat boleh dibuat mulai 1 Januari dan sistem akan dibuka selama sebulan. Oleh itu diharap kepada semua penerima atau bakal penerima BKM dapat berbuat demikianlah dalam tempoh sebulan tersebut. Sekiranya anda ada sebarang pendapat, boleh tinggalkan di ruangan komen guys.